Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan dan puan, rakan-rakan Facebook dan juga follower page. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum semua. Hari ini hari Jumaat, alhamdulillah. Pagi-pagi macam ni saya masih berada di Kajang, masih berada di Kajang, dan pagi tadi cuaca mendung, gelap dan hujan. Alhamdulillah ni masuk saja jam 7.45 tadi, matahari dah bersinar semula. Jadi saya juga mengharapkan hari ini adalah hari yang baik kepada tuan dan puan. Segala perancangan yang orang kata yang dah dirancangkan, yang dah disusun dapat berjalan dengan baik, dan juga objektif harian kita hari ini dapat dicapai insya-Allah. Jadi untuk itu tuan dan puan, hari ini adalah siri FB Live yang kelima untuk tajuk Urus Business Enterprise, dan selepas ini saya akan mula membawa topik baru, iaitu tentang membina konsistensi dalam perniagaan kita. Kita akan bercakap tentang SOP, tentang procedures dan juga tentang pengurusan perniagaan yang sesuai konteksnya untuk SME. Yang sesuai konteksnya untuk perusahaan yang masih dalam orang kata staffnya belum ramai, begitu. Baik, saya terus kepada topik hari ini, kepada tuan dan puan yang masuk kepada siaran live ini, dalam Facebook live ini. Saya mohon tuan dan puan boleh share, kerana topik kali ini kita akan bercakap tentang satu lagi senario pengurusan business enterprise, di mana keadaannya adalah segala lesen, semua lesen perniagaan, lesen enterprise itu dan aset-aset adalah di atas nama ayah ataupun ibu, ayah ataupun ibu, tetapi perniagaan dijalankan seluruhnya oleh anak-anak, sama ada anak seorang, anak dua, ataupun anak-anak yang ramai. Dan saya akan bawakan satu perbincangan pendekatan dalam konteks extension of scenario yang saya sudah letakkan di topik yang sebelumnya ni lah, saya dah umumkan tadi. Baik, terus kepada poinnya tuan dan puan, kerana saya akan mengambil masa insya-Allah antara 10 ke 15 minit insya-Allah untuk membawa perbincangan kali ini. Jadi kepada tuan dan puan yang masuk, mohon share supaya kita kata ada perbincangan tambahan selepas ini. Dan rata-rata tuan dan puan, saya menghormati cara tuan dan puan berkomunikasi, kerana mungkin ada setengah daripada tuan dan puan tidak mahu meninggalkan komen, dan lebih ramai yang hanya menghantar mesej, dan ada sebahagian besar terus ke laman web saya, iaitu www.nuraminaomar.com. Tuan dan puan boleh tinggalkan maklumat di sana, kerana tuan dan puan akan menerima panggilan percuma daripada saya insya-Allah selama 30 minit, biasanya lebih. Jadi tuan dan puan, bergantung kepada keadaan tuan dan puan. Kalau tak mahu tinggalkan komen, tak apa, boleh terus private message ke page, ataupun terus ke website saya, www.nuraminaomar.com, dan tinggalkan maklumat di sana. InsyaAllah kita akan hubungi semula tuan dan puan. Baik, merujuk kepada situasi semasa ini tadi tentang lesen enterprise. Okey, senarionya begini tuan dan puan. Lesen enterprise kita semua dah tahu. Saya yakin tuan dan puan ramai yang sudah tahu bahawa lesen enterprise itu bukan syarikat dan dia tidak ada saham. Yang ada hanyalah milikan. Jadi dalam situasi kali ini ingin saya bawakan antara perkara yang perlu kita urus apabila kita menjalankan bisnes dengan lesen enterprise, iaitu tentang bagaimana kita form bisnes itu. Jadi formation of the business itu jadi penting untuk membolehkan kita rancang dan kita move, terutama untuk situasi sekarang. Sekali lagi ingin saya bawa senario tuan dan puan, kita belum habis lagi berperang dengan pandemik, dan bisnes secara keseluruhannya, sama ada secara global ataupun secara nasional di Malaysia, kita masih lagi belum mencapai tahap orang kata yang boleh kita kata kembali kepada normal. Belum ada lagi. Walaupun ada perniagaan yang memang buat duit, walaupun ada perniagaan yang memang nampak grow dan buat profit tuan dan puan, tetapi senario secara keseluruhannya, kerana bisnes kita ini bukan hanya bisnes satu sendirian tuan dan puan. Dia merupakan satu orang kata rantaian yang panjang dan besar. Dia ada banyak efek, sama ada efek tu kecil ataupun efek tu besar. Baik, jadi senario sekarang adalah apabila kita menjalankan bisnes enterprise di mana urusan yang kita jalankan itu adalah lesennya di atas nama orang lain. Dalam konteks ini atas nama ayah ataupun atas nama ibu, dan juga aset
semuanya di atas nama ayah dan ibu. Tetapi kita yang menjalankan perniagaannya. Jadi macam mana keadaan ini tuan dan puan? Pertama sekali saya sebut tadi bahawa lesen enterprise dia bukan syarikat, tidak ada saham, dia adalah sama seperti milikan individu. Jadi contoh, saya bawa satu senario dan bawa contoh supaya perbincangan kita boleh orang kata membawa makna. Tetapi the diversion ataupun orang kata variation of current or real situation may be different. Mungkin berbeza dalam konteks tuan dan puan. Baik, jadi apabila saya ambil contoh katalah kita menjalankan sebuah perniagaan di sebuah orang kata tanah ladang. Saya bagi contoh ini kerana baru-baru ini ramai yang menjalankan perniagaan pertanian. Ramai yang menjalankan perniagaan pertanian. Okey, saya ambil contoh katalah aset yang kita kerjakan itu di bawah nama ayah iaitu sebuah ladang. Sebuah ladang itu dengan tanah berukuran 22 ekar. Ladang. Sebab ladang lah kan. Kalau kebun mungkin kalau kebun mungkin 12 ekar atau 10 ekar Jadi katalah kita ambil sebuah ladang 22 ekar. Jadi tanah itu sebenarnya adalah milikan ayah atas nama ayah. Dan ayah sudah membuka satu lesen enterprise atas nama ayah. Jadi katakanlah ladang itu adalah ladang ubi kayu. Kita ambillah contoh ladang ubi kayu. Contoh ladang ke kebun tapi kalau sampai dah 22 ekar mesti ladang besar Jadi kita kata ladang ubi kayu di mana ada 22 ekar dan ladang itu tanah itu di bawah nama ayah. Dan lesen untuk menjalankan perniagaan itu ladang kebun orang kata ladang ubi kayu itu bisnesnya di bawah nama ayah enterprise. Ayah enterprise. Jadi kita ini masih muda, jadi kita yang menjalankan perjalanan kebun tu. Kita yang menjalankan perjalanan ladang tu. Dan ayah adalah orang yang memantau sahaja kerana ayah sudah berusia dan ayah perlu berehat dan kita tak mahu pun sebagai anak ayah bekerja keras. Jadi ayah macam mandor saja. Maksudnya sebagai manager ladang lah. Turun, bila dia sihat, dia turun, dia tengok keadaan ubi kayu, tanaman elok, tengok pekerja datang. Tetapi semuanya urusan daripada A sampai Z sebenarnya dijalankan oleh anak. Sekiranya kita katalah dalam 22 ekar tanah itu mungkin akan mengambil pekerja dalam 40 ke 60 orang bergantung kepada bagaimana senario itu. Jadi tuan dan puan, apakah apabila kita kata kita nak pergi ke jangka masa panjang itu, bagaimana kita nak rancang sebagai anak itu tadi tuan dan puan? Mungkin tuan dan puan rasa tak apa lesen enterprise saya sebab saya yang uruskan dari A sampai Z. Betul. Tetapi ada satu lagi extension senario di mana kita ada 6 orang adik-beradik. Contoh, kita menguruskan ladang tu bersama 3 orang adik-beradik, tetapi 3 adik-beradik yang lain mungkin dah ada kerjaya lain atau bisnes lain. Sekali lagi tuan dan puan akan ada senario bahawa apabila dia milik ayah, bermakna semua anak ada hak. Jadi sekali lagi situasi ini akan berlaku apabila adanya orang kata keadaan di mana adik-beradik yang lain juga ada hak ke atas tanah itu. Jadi inilah perkara-perkara bab-bab pengurusan yang perlu dilihat semula bagaimanakah perlu disusunkan supaya yang hak mendapat haknya dan yang betul diletakkan pada tempatnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tuan dan puan, apabila lesen diletakkan atas nama ayah, dalam konteks ini mungkin tidak ada kesan sangat. Contoh, sekiranya lesen itu kita kata ladang ubi kayu Haji Saleh, diletakkan nama enterprise ladang ubi kayu Saleh. Tetapi sekiranya ladang ubi kayu Saleh itu menjadi satu brand ataupun menjadi satu jenama, jadi ia akan ada kesukaran sekiranya apabila ayah tidak ada. Semasa ayah masih hidup boleh kita transferkan nama ataupun masukkan partner anak dalam nama lesen. Jadi sekiranya ayah tak ada, anak boleh terus hidupkan lesen. Bayangkan sekiranya tuan dan puan menjalankan perniagaan contohnya sebagai kontraktor CIDB contoh dan lesen dianugerahkan ke atas nama Haji Saleh. Lesen itu. Tetapi sebagai anak kita menjalankan perniagaan. Apabila Haji Saleh tiada, tuan dan puan, perbincangan saya membawa kepada perkara yang realistik. Sekiranya Haji Saleh tiada ataupun Haji Saleh ditakdirkan meninggal lebih awal, maka lesen itu mati dengan sendirinya. Jadi apa yang berlaku kepada anak yang sedang menjalankan perniagaan itu? Tak ada lesen tu. Dalam konteks begini tuan dan puan, lesen itu memang perlu orang kata dimohon semula. Dia tak boleh ditransfer kerana lesen itu mesti ada satu nama. Dalam lesen enterprise dia tak ada boleh ada 2-3. Sama seperti lesen untuk mengusahakan pusat profesional seperti pusat pendidikan. Sekiranya lesen itu di bawah satu nama, kalau nama tu penama dalam tu tak ada, jadi yang selebihnya tu kena lihat.
Jadi kena lihat lesen profesional. Kalau lesen profesional berbentuk pusat pendidikan, biasanya mereka beri untuk letak nama 2 atau 3. Tapi ini hanya untuk lesen nama pusat pendidikan, bukan lesen profesional. Lesen profesional ini melibatkan seperti doktor ataupun orang kata kontraktor CIDB. Yang itu tuan dan puan perlu semak industri masing-masing. Jadi senarionya begitu tuan dan puan. Jadi apakah persediaan kita? Apakah persediaan kita sebagai pengusaha bisnes ataupun orang yang menguruskan bisnes itu secara orang kata sepenuh masa, yang mana tuan dan puan dah letakkan mind, body and soul lah, lebih kurang macam itulah. Tuan dan puan dah devote, tuan dan puan dah berikan keseluruhan usaha jiwa raga kepada perniagaan itu, tetapi ada risiko yang masih tuan dan puan belum urus untuk tempoh satu jangka masa yang lebih panjang. Jadi dalam konteks ini ada extension senario di mana sekiranya ayah ada isteri yang kedua. Ini senarionya tuan dan puan, ada keadaan di mana ayah itu ada isteri kedua, ketiga, keempat. Tetapi saya hanya bawa satu senario di mana ayah ada isteri kedua dan isteri kedua pun ada 6 orang anak lagi. Jadi tuan dan puan bayangkan sekiranya semua aset itu dan semua orang kata aset perniagaan yang kita tungkus lumus jalankan itu di bawah lesen enterprise, sekiranya apa-apa berlaku, terutamanya apabila berlaku pada ayah, maka ia akan jadi treatmentnya, pengurusannya adalah seperti harta peribadi. Kalau kita sebagai orang Islam, maksudnya dia akan jatuh kepada pengurusan harta pusaka dan perlu ada pembahagian pengurusan seperti orang kata urusan faraidnya lah. Jadi tuan dan puan bayangkan, kalau kita jadi pengusaha bisnes, bagaimana kita nak teruskan bisnes itu dalam keadaan perlu diuruskan hak-hak kepada isteri ayah yang nombor 1, isteri ayah yang nombor 2, anaknya yang 12 orang lah kesemuanya sekali. Jadi bukannya bermakna kita tidak mahu berkongsi, tetapi tuan dan puan dalam konteks bisnes, dalam konteks perniagaan, kita ada orang lain yang kita perlu jaga, termasuklah pekerja kita, termasuklah supplier kita, termasuklah customer kita, termasuklah orang-orang lain yang ada dalam kitaran perniagaan. Jadi itulah antara keperluannya tuan dan puan apabila kita menjalankan perniagaan, kita perlu semak business formation kita, terutama apabila kita mengurusnya dengan lesen business enterprise. Jadi sekiranya sudah tiba masa untuk kita urus secara lebih baik dengan syarikat PLT atau Sdn Bhd, maka tuan dan puan perlu lihat bagaimana cara yang baik untuk diuruskan supaya pengurusan dapat dibahagikan secara baik, diuruskan secara lebih tenang untuk jangka masa yang lebih lama. Yang mana satu pengurusan aset, yang mana satu lagi adalah pengurusan operasi sebenar perniagaan itu. Apakah perlu ada satu company sebagai vehicle yang dilantik untuk jadi pengurus projek menggunakan aset-aset yang sedia ada? Apakah begitu? Jadi dengan itu tuan dan puan Facebook Live kali ini saya bawakan senario yang terakhir. Saya ada bawa 5 senario yang terakhir, dan sebenarnya saya ada seperti yang saya war-warkan, kita ada satu grup Facebook, learning Facebook tetapi sekiranya tuan dan puan tidak selesa kerana itu adalah perbincangan di dalam grup dan kita gunakan platform Facebook supaya lebih ramai boleh masuk, maksudnya lebih mudah, sebab saya hanya sekiranya ada seorang pun saya mula saja kerana ia bukanlah bertujuan untuk membawa ramai-ramai tetapi bertujuannya adalah untuk menyampaikan dan juga membawa tuan dan puan sebagai business owner untuk melihat semula business formation tu tadi. Jadi sekiranya tuan dan fikir sekiranya tuan dan puan perlukan private session, tuan dan puan boleh maklumkan, boleh terus ke www.noraminaumar.com kerana di situ tuan dan puan boleh tinggalkan nama dan juga maklumat tertentu untuk saya hubungi semula. Free call session 30 minutes untuk kita teruskan dan kita lihat apakah situasi dan bagaimanakah kita boleh orang kata menyusun perubahan dan penambahbaikan. Jadi untuk itu tuan dan puan saya tamatkan FB Live hari ini, dan dengan itu saya ucapkan terima kasih. Hari ini hari Jumaat, semoga kita mendapat orang kata apa yang kita sasarkan hari ini dan semoga perancangan kita semua berjalan dengan baik, insya-Allah dengan izin Allah jua. Baik, untuk itu tuan dan puan, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam FB Live akan datang. Assalamualaikum.